Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan sekalian, pada malam ini kita santai-santai saja. Kita duduk dengan ahli keluarga, kita duduk dengan sanak saudara kita, sambil-sambil kita minum, kita duk pepak kopok leko, sambil kita duk makan sate dan sebagainya. InsyaAllah pada malam ni tuan-tuan boleh mendengar sedikit sebanyak mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk. Tuan-tuan sekalian, yang berbahagia Datuk pada malam ini InsyaAllah akan membicarakan kepada kita semua. Tadi di ucapan awal saya tadi, saya sebut kepada tuan-tuan, sudah 2 tahun kita tak boleh pergi ke mana. Datuk pun tak boleh mail Ustaz. Datuk pun tak boleh balik rumah mentua di Pendang. Orang Pendang gelak. Nak makna kata orang Pendang main malam ni. Datuk pun tak boleh pergi ceramah di Masjid Surau. Tuan-tuan pun tak boleh pergi sembahyang berjemaah di Masjid Surau. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, memberikan kita kesabaran, Allah hadiahkan kita boleh berhimpun pada malam ini. InsyaAllah dengan sedikit sebanyak ujian itu jugalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesihatan yang baik, memberikan kita masa yang begitu baik untuk pi ke sana sini, termasuklah Datuk dapat memenuhi jemputan kita pada malam ini. Tuan-tuan sekalian, tajuk malam ni, mana milik kita. Bila disebut mana milik kita ni, tak ada satu benda yang ada atas dunia ni semuanya akan kekal menjadi milik kita. Termasuklah kereta yang kita beli, takkan selamanya milik kita. PA sistem yang kita ada malam ni bukan selamanya milik kita. Kita berniaga, kita berurusan jual beli, bukan selamanya kita boleh menjadi peniaga. Mungkin selepas itu kita boleh menjadi pensyarah. Mungkin selepas itu Allah uji kita dengan bermacam-macam ujian. Jadi InsyaAllah pada malam ini yang berbahagia Datuk akan merungkai, akan menceritakan tentang kita, tentang tajuk mana milik kita. Sebelum itu saya nak ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk. Apa khabar Datuk? Sihat orang tua alhamdulillah. Cara orang lama Datuk nah. Sihat orang tua alhamdulillah, boleh main Ustaz alhamdulillah. Allah alhamdulillah. Bila kali terakhir Datuk main di Ustaz ni? Lupa. Tu no. Lupa dah 2 tahun dah no. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama Datuk pada malam ni tengok tang TV, TV3, RTM, Forum Perdana. Jadi alhamdulillah malam ni Datuk bersama-sama dengan kita. Baik, di awal semang-semang kita pada malam ni Datuk, dan insyaAllah saya akan buka ruang, sedikit ruang kepada untuk pusingan yang kedua. Kalau ada sebarang kot-kot ada yang nak tanya, saya buka takat 3 orang. Saya buka takat 3 orang untuk pusingan yang kedua. Saya buka takat 3. Siapa cepat dia dapat. Dengan syarat dia main berdiri depan ni, saya suruh mikrofon, dia tanya soalan. Baik, untuk pusingan yang pertama ni Datuk, saya sebutkan tadi tentang tajuk mana milik kita. Saya yakin dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan kepada kita sebagai mukaddimah pada malam ni tentang tajuk kita yang mungkin Datuk boleh huraikan secara umum pada malam ini. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz pengacara majlis, moderator. Saya duduk tengok kereta api. Teringin nak naik. Terima kasih kepada barisan penganjur.
Oh, dia bunyi hon pula. Oh. Boleh balik rumah honok. Pusing manjui tuan. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah tuan-tuan. Soalan yang ustaz kemukakan tadi cukup hebat. Mana milik kita? Jawapan dia tak ada. Kita pun bukan milik kita. Kita ni pun bukan milik kita. Tandanya apa? Bila-bila masa Tuhan boleh ambil balik. Mata kita boleh ambil balik di Allah, jadi buta. Elok-elok main saksepun jadi buta, tukar nama Osman Jailani, Asy Kazim Selamat. Daripada duk kaki dua ni tuan-tuan, Tuhan boleh ambil balik. Potong kaki. Tak ada siapa boleh sambung balik kaki dia. Nama dia diabetes, kencing manis. Allah boleh buat sak. Sebab tu nama dia diabetes. Kalau kencing manis tak kawal, dia potong betis, diabetes. Kalau betis kena potong tak kawal lagi gula, diapaha. Kalau diapaha pun tak kawal lagi gula, tu nama dia diabetes. Allah boleh ambil bila-bila masa. Nyawa kita ni pun bukan kita punya. Sebab tu bila kita faham semua yang ada ni milik Allah, maka kita kena ingat kita hanya dipinjamkan sahaja. Tak payah bangga bila dapat, tak payah sedih bila hilang. Tuan-tuan tengok malam ni, punya ramai kereta, punya banyak lah. Kereta masuk menderu-deram. Cuba tuan-tuan tanya orang hak jaga kenderaan. Dia bangga tak tengok kereta banyak? Hak Mercedes ada, Mercedes mu ada. Wildfire ada, Vampire ada, Kancil ada, Mybe ada, GTR ada, van ada, lori ada. Cuba tanya pada dia, hang bangga tak banyak kereta? Bangga apa? Aku punya. Aku tu kan jaga. Sekali lagi tengah malam kereta ni balik, parking kosong. Tanya pada jaga, hang sedih tak kereta ni balik? Sedih apa? Bukan aku punya. Orang main letak sat. Begitulah yang berlaku pada kita. Apa yang Allah bagi ni, dia letak sat saja. Nanti bila sampai masa, dia ambil balik. Baik anak kita, baik suami kita, baik harta kita, baik isteri kita, baik diri kita, baik mak bapak, baik rumah, segala-galanya adalah pinjaman daripada Allah. Titipan daripada Allah. Allah titipkan saja. Maka bila kita dapat sesuatu itu, syukur. Bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dibelagakkan, disyukuri. Maksud bersyukur itu ialah supaya kita buat ibadat dengan apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat. Dan apabila ianya hilang daripada kita, maka kita kena jadi sabar dan redha. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin, kata Allah. Kamu akan diuji dengan kelaparan, diuji dengan ketakutan, diuji dengan kematian, diuji dengan barang-barang makanan, buah-buahan. Hari ni kita diuji ni tuan-tuan. Allah, ayam mahal, telok mahal. Ada hak kata pula kalau telok mahal jangan makan telok, kurangkan telok. Telok mahal, jangan duk makan tu, nak makan apa? Ayam mahal, dia kata makan ikan. Ikan mahal makan telok. Telok mahal nak makan apa? Dia kata pula belajarlah berpuasa. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ujian-ujian ini akan sampai kepada kita. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin. Sabar. Siapa yang sabar, dia akan dapat berita gembira. Sebab itu kita kena tahu tujuan dan matlamat kita. Malam saya ceramah di Bayan Baru. Malam semalam saya ada di Bayan Baru. Pagi tadi saya mai Bukit Raya. Sekarang saya duduk di Alustang. Saya lagi balik ke Ipoh. Besok sekolah, petang, malam besok saya di Jelutong, Pulau Pinang. Habis di Jelutong, saya pergi pula ke Kuala Lumpur.
Hari Selasa pagi saya ada di KTMB. Begitulah hidup saya, tuan-tuan. Kerja dia jalan saja. Saya tak tahu jalan nak pergi Jelutong besok, saya tak tahu. Jadi bila tak tahu, besok kita akan buat Waze. Kita akan buat map Waze, tulis je Jelutong apa nama tu, surau masjid apa tu. Tekan sekali dia jalan, kita ikut saja jalan tu. InsyaAllah tak sesat. Hang ikut je jalan tu, insyaAllah hang sampai ke Jelutong. Hang ikut je jalan tu, hang sampai Stadium Darul Aman. Matlamat kamu ke mana? Stadium Darul Aman. Tekan saja, dia akan bawa kita pergi ke Darul Aman Stadium. Begitulah kalau tuan-tuan faham hidup kita dalam dunia. Nak ke mana? Awak dari mana? Min aina? Dari mana hang? Ila aina? Ke mana hang? Dari mana dan nak ke mana? Kalau kita boleh jawab yang itu, senang hidup kita. Min aina? Daripada mana awak? Aku daripada Allah. Allah yang jadikan aku. Ke mana kamu selepas ini? Menghadap Allah. Ilallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni datang daripada Allah dan akan balik pada Allah. Kalau begitu tuan-tuan, apa yang kita kena buat? Sepanjang kita nak menuju pada Allah, Allah bagi kita nikmat, macam-macam nikmat, supaya awak boleh buat persiapan menuju pada Allah, supaya kita boleh hidup menuju pada Allah, supaya kita boleh buat ibadat menuju pada Allah. Allah bagi kita sehat, Allah bagi kita nyawa, Allah bagi kita panca indera, Allah Ta'ala bagi kita nasi, beras, gula, kopi, Allah Ta'ala bagi kita hujan, air, tanah, pokok. Allah bagi semua. Untuk apa? Supaya kita tahu bahawa matlamat kita ialah akan menghadap Allah. Aku lepas ni nak menghadap Allah. Maka bila kita faham aku nak menghadap Allah, tekan saja, aku nak buat kerja kerana Allah, aku beli kereta kerana Allah, aku beli rumah kerana Allah, aku beli bendang kerana Allah, aku beli baju kerana Allah, aku nak gunakan nikmat ini untuk Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita selamat. Kita selamat, kita takkan jadi sombong, kita takkan buat maksiat, kita takkan buat dosa, sebab kita tahu matlamat kita nak pergi menuju pada Allah. Tapi kalau kita tak ingat matlamat hidup, kita tak tahu tujuan hidup, itu yang terpesong. Ustaz nak pergi mana ustaz? Tak tahu. Mana kereta pusing, saya pergi. Saya ikut-ikut saya lah. Dia nak pergi Penang, saya ikut. Dia nak pergi Bukit Merah, saya ikut. Lah ke Lustak, dia tak sampai. Pasal apa? Pasal dia tak ada matlamat. Kita kena ada matlamat. Saya pakai baju, malam ni saya pakai baju rimau, bintang. Untuk apa hang pakai baju macam ini? Nak pergi ceramah. Pasal apa yang hang pakai kereta? Nak pergi ceramah. Apa yang hang buat rumah? Nak bagi anak-anak dengan isteri duduk dengan selesa kerana Allah, boleh semayang dalam dia. Kenapa hang makan? Supaya badan sihat. Bila sihat aku nak semayang. Apa benda pun balik kepada Allah. Tapi dalam kita hidup ni tuan-tuan, bukan dia berpanjangan dengan kita. Kadang-kadang apa yang Allah bagi, dia ambil balik. Dia ambil balik tuan-tuan. Mak kita dia dah ambil balik lah. Ayah kita dia ambil balik lah. Suami kita pun dah ada yang dah diambil lah. Anak kita pun ada yang dah diambil balik. Mata kita ni pun dah rabun dah, dia ambil balik. Telinga kita ni pun dia dah ambil balik, tak dengar. Rambut kita pun dia ambil balik. Rupa ramai hak botak dah tuan-tuan. Malah satu hari nanti kita pun Allah panggil, masa kamu dah cukup, jom menghadap aku. Soalan dia, dah bersedia ataupun belum? Yang kita hidup ni tuan-tuan di dunia bukan matlamat, bukan tujuan. Tujuan kita akhirat. Yang Allah bagi pada kita di dunia ni memudahkan untuk ibadat. Jadi malam ni untuk pusingan pertama, kita kena ingat matlamat kita di akhirat.
bukan di dunia. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan Quran dan Sunnah. Jadikan panduan agar besok kita tidak kekesalan. Ayo bersegeralah menuju Allah, taatilah Dia, minta ampun padanya. Mati bila-bila masa boleh tiba, jangan sampai kita tidak bersedia. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah i'tibar kalau mau sedar. Boleh masuk Ustaz, Gegar Baganza? Boleh. Wallahu a'lam Ustaz. Kalau di Malaysia tak laku. Silat-silat rembulan Datuk boleh buat bank. Baik tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, satu mukadimah pembukaan pada malam ni yang cukup cantik, yang menceritakan kepada kita tak ada pun yang ada di dunia ni semua milik kita. Termasuklah anak-anak yang kita didik, yang kita besarkan. Saya ingat Datuk ada satu istilah bila zaman-zaman lah ni Datuk, mak ayah ni dia suka marah cikgu-cikgu. Minta maaf lah kalau ada hak depan-depan ni yang masih lagi hantar anak pergi sekolah. Minta maaf lah, saya sebut bila. Zaman lah ni, cikgu jentik, mak ayah saman cikgu. Kan? Cikgu tibai, cikgu rotan, mak ayah pergi sekolah, dekah cikgu. Tuan-tuan, anak yang kita ada ni pun sebenarnya, kalau anak yang tak dididik dengan acuan yang baik, belum tentu dia menjadi milik kita. Saya ingat satu istilah disebut, anak-anak ni, dia tugas kita, tugas untuk mendidik anak, bukan untuk menternak anak. Cikgu-cikgu di sekolah, dia nak didik anak-anak kita, bukan dia nak ternak anak, bukan dia nak ternak anak murid dia. Bukan dia nak jadi serupa ayam daging yang kita dah boleh beli, macam Datuk kata tadi, ayam mahal, daging mahal. Bukan nak jadi lagu tu, tapi dia nak didik supaya anak ni boleh menjadi anak yang soleh, yang akhirnya menjadi bekal kepada kita bila kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara tiga Datuk no, bila kita pergi esok ni no, antara tiganya kita meninggalkan anak yang soleh, anak yang akan mendoakan kita bila kita duduk di alam sana. Jadi tuan-tuan sekalian, tak ada benda yang kita boleh mengaku dengan kekayaan, dengan harta duit ringgit yang kita miliki ni, bukan selamanya milik kita. Baik tuan-tuan sekalian, pada malam ni, seperti mana yang saya janjikan dengan tuan-tuan, mana pengurusi kita tadi, pengurusi majlis kita, mikrofon duduk kat dia lagi ke ataupun dia bagi dah saat ni? Ada kat dia? Tolong bawa pergi depan Ustaz. Bawa pergi ke depan. Saya nak minta 3 orang. Ada Ustaz, ada. Ada? Ada. DJ yang bertugas itu saya tak kira no? Okey, DJ nak mula dulu ke? Ustaz mula dulu lah. Dak kot nak tanya apa?
Ustaz nak buat apa tu? Quiz? Tak lah, bukan nak kuis kok. Okay. Ada ni yang ramai ni. Okey. Daripada Pendang, Bukit Kayu Hitam, daripada Kuala Kedah. Oh. Daripada saya rasa daripada Padang Besar pun ada. Kok lah depa ada nak tanya apa kat tu. Boleh. Okey, Assalamualaikum semua. Takkan tidur ke? Dah pasal hang malam ni pakai terkolok. Allah. Depa takut mak kilau. Itulah tu. Yang tu pun salah satu kat tu. Tu pun salah satu sebab. Jangan takut tuan-tuan, saya tak bersilap insya-Allah. Okey, tak apalah, saya nak tanya siapa dulu yang ada soalan, nak bagi soalan untuk ustaz. Ada? Pertanyaan, soalan? Ada? Bangun. Kok ada siapa yang nak tanya apa? Ni peluang malam ni. Tuan-tuan boleh Ya, berkomunikasi dengan yang berbahagia Datuk. Susah nak jumpa ni. Live malam ni, live. Malam ni live. Ada bang? Sila. Kau nak tanya apa-apa soalan? Orang ustaz ni faham belaka ni. Faham. Ngaji pondok belaka. Adakah tuan-tuan? Kau nak tanya soalan apa-apa ke? Kata jangan tanya pasal kahwin je. Kau nak tanya aku hukum-hukum apa ke, ataupun soalan-soalan yang lain. Adakah tuan-tuan? Tuan-tuan takut kat saya ke apa ni? Jangan takut kat saya. Mana? Yang mana? Ada semua. Ada lah. Mai Pak Long. Saya nak tanya Pak Long ni. Oh, Pak Long ni. Handsome Pak Long ni mana ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. saya Rasli bin Murad. Saya nak tanya korban. Apakah ibu bapa meninggal? Kita ni lagi ni kita nak tekar kat orang. Harga dia 800. Daging korban. Sekali terima kasih. Ustaz faham tak? Dok, saya tak ada interview ke tadi. Okey, sekali lagi Pak Long. Okay. Yang saya dapat tangkap tu. Ya Ustaz. Harga daging 800. Yang saya dengar 800 juga. Tu lah. Yang tu je. Okey Pak Long, sekali lagi Pak Long. Sekali lagi. Kita bagi Dia tak apa jelas tu tentang soalan. Tak apa jelas sikit. Pak Long cakap, saya Muhammad apa sekian seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasli bin Murad. Ya. Saya nak tanya ni untuk korban. Baik. Setumpuk 800. Setumpuk 800. Baik. Sekian terima kasih. Tak mana? Soalan dia tak mana? Dah betul lah harga korban tu satu tumpuk 800. Betul dah. Betul dah tu. Tapi soalan dia tu kat mana? Soalan dia tu tang mana? Soalan dia macam mana? Saya tak tahu pula dah. Dah pasal share kan lagu mana ke? Itulah. Okey, soalan dia Pak Long nak tanya lah ni apa? Kau ibu bapa kita meninggal. Daging sedekah tu untuk niat pada mak ayah kita yang tinggal dah. Ya, betul. Okey, yang tu je. Saya dah ingat kot dia tak boleh terima Pak Long ni, tak boleh terima kes korban lah ni setumpuk 800. Kok pasal ayam daging duk naik harga lah ni. Silap lah ni DJ. Orang buat korban pakai telur. Saya pun terkejut juga. Haru. Tapi tak apa Pak Long, terima kasih. Pak Long nama apa tadi? Orang mana Pak Long? Orang mana Pak Long? Saya Tok Kobar. Orang Ustaz juga. Terima kasih. Baik. Sila Datuk. Terima kasih Pak Long. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati, masalah kepada korban kepada orang yang dah meninggal. Yang pertama, katalah yang meninggal itu pak kita ke mak kita nak buat korban untuk mereka. Boleh tak boleh? Yang pertama sekali, mereka ada wasiat ke tidak sebelum meninggal? Sebelum dia pergi tu dia wasiat. Dia kata, lihai, kalau ayah mati, ni 800. 800 ni hang buat korban atas nama pak. Maknanya dia mati, dia nak mati tu dia wasiat lah. 800 ni hang buat. Ataupun dia kata kalau mak tak ada, ambil lah duit mak tu, hang buatlah korban. Betul-betul tak ada, sebulan lepas tu meninggal. Maka bila dia ada wasiat macam tu,
Maka kenalah yang penerima wasiat tadi membuatkan korban untuk arwah mak bapak dia. Sebab dia dah diwasiatkan dengan hartanya. Pun ada syarat, wasiat tadi menggunakan harta hak mati tu. Kalau dia tak guna harta dia, tak ciri tak. Ni hang lah, kalau mak mati, hang ambil duit Ustaz Kazim 800 buat korban atas nama mak. Oi, pening tuan-tuan. Pergi jumpa Ustaz Kazim, mak saya dah wasiat kena ambil duit Ustaz. Masalahnya pasal apa aku pula, pasal apa tak orang lain. Mana saya tahu tanya mak saya, mak saya mati dah. Kalau wasiat macam tu tak payah pakai. Itu wasiat autakare nama dia. Yang kedua, kalau yang mati tadi ada meninggalkan harta, memang ada sungguh. Tapi kalau dia mati dan dia tak ada harta pun, kosong, tak ada duit langsung, maka tak payah buat juga. Maka orang yang menerima wasiat tadi, 800 pun dia dapat, dia pula terima wasiat pada arwah bapak dia belum bapak dia mati, maka jadi wajiblah pada dia untuk buat. Dan dia korban tu dia bagi perhabis lah. Dia tak boleh ambil dah daging korban tu, dia nak makan ke apa tak payah dah. Sebab apa? Dia penerima wasiat yang jatuh wajib atas dia mengerjakan dia. Maka daging korban tadi dia bagi ke orang semua, dia bagi pihak dia, dia tak boleh ambil dah. Jangan dia makanlah daging korban tu. Dia nak makan, cari daging korban lain. Itu yang pertama. Kalau mak bapak kita dah mati, suami ke isteri mati, kita nak buat wasiat, kita nak buat korban atas mereka, maka tiada lah diharuskan lagi dah. Korban ini atas orang yang hidup. Mengerjakan korban ini disunatkan pada orang yang masih hidup. Untuk orang yang mati tak payahlah korban dah. Melainkan yang saya katakan tadi, kalau dia tinggalkan wasiat kepada kita. Habis tu Ustaz, saya nak tolong mak saya, arwah bapak saya di alam barzakh, macam mana? Ambil duit dia, pergi wakaf. Saya lalu kot tadi simpan 4 apa nama-nama daripada kota tadi, pergi ke Tokai, pergi ke Bukit Merah, Bukit Merah, Tanah Merah kah? Pergi cari apa nama ABC Salji tadi tu. Lalu saya tengok ada tu tapak masjid, pembinaan wakaf masjid yang baru, sumbangan wakaf diperlukan. Nampak tu ada sebidang tanah tengah duk tolak, bagi dekat dia RM800 wakaf atas nama arwah. Yang tu lagi besar manfaat dia. Ataupun kita ada persatuan apa ni Ustaz? Persatuan doa, pertubuhan ke persatuan? Pertubuhan duafa, yang duk tolong orang merata, yang duk tolong orang miskin, orang lemah, orang yang bermasalah, yang miskin, yang papa ke dana, yang perlukan duit ni tuan-tuan, bagi dekat ni pengurusi duafa ni. Hang buat ni atas nama bapa aku infak. Infak Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun ayat 10, ayat 11. Wa anfiqu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah, belanjakanlah harta kamu pada jalan Allah sebelum mati sampai kepada kamu. Bila mati sampai tak guna dah. Sebab kata Allah, bila orang nak mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka apabila orang nak mati, dia akan bercakap, dia akan minta kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah kematian aku ya Allah. Rupanya ustaz, waktu nak mati macam tu orang nak mati cakap. Kita tengok orang nak mati sekarang, amboi, sopan santun. Tengoklah drama, bila nak mati siap cakap lagi. Leha, kau jagalah bapak kau elok-elok ya, pun mati. Tu drama mangah hoi. Drama tu memanglah abang, teruskan perjuangan abang. Itu mak gila tuan-tuan. Hak mana faham, tak faham sudah. Oi, kalau mati macam tu seronoklah abang. Kalau saya menikah jangan kata menikah lain. Kalau menikah lain cekik abang. Tu drama. Yang betul-betul nak mati tu apa? Yang kita duk tengok orang mati, nombor satu apa dia? Dia mata duk tengok atas. Orang Kedah kata duk memandang. Duk memandang atas. Tu tanda tak lama dah. Jadi malam ni ramai nak mati tak? Semua duk tengok atas, tengok Ustaz Kazim kat tambah depan ni. Atas lagi tuan. Nah ya aku main malam ni tuan. Dah contoh orang sakarat.
Orang sakaratul maut dia memandang. Dia tak peduli dah dengan orang lain. Yang dia tahu dia tengok di atas, dia memandang. Nombor 2, orang yang sakarat, apa dia buat? Dia bunyi macam lembu nak kena sembelih. Macam lembu korban. Tuan-tuan tengok lembu korban bila disembelih bunyi apa? Tu nama dia apa? Ghargharah nama dia. Bila kita nak buang kahak tu kita buat tu nama dia ghargharah. Orang nak mati dia akan bunyi tu. Kalau kita jaga orang sakit tiba-tiba dia bunyi. Jangan cakap pula kahak banyak orang tua ni. Kahak banyak orang kata mengucap kata ajalah dia mengucap. Tu sebab Allah tanda tu. Allah bagi tahu aja dia mengucap la ilaha illallah. Jangan suruh mengucap. Mak mengucap mak. Bukan. Dia tak tahu apa dah. Ajar dia. La ilaha illallah. Banyak orang bila mak pak dia sakit sakarat, mak mengucap mak mengucap. Hak tok dia tepi pintu tu. Mengucap, mengucap. Tak usah cakap macam itu. Panggil orang yang paling dia suka. Duduk sebelah dia. La ilaha illallah. Gitu. Cukup seorang. Ni dekat 40 orang. Mengucap liha. La ilaha. Mengucap. Jenuh dia pun satu pun nak dengar. Jadi kita duk tengok dia dalam keadaan sakaratul maut. Rupa-rupanya Allah bagi tahu pada kita. Apa benda yang orang nak mati nak. Nombor 1 dia minta nyawa dia dipanjangkan. Dia kata ya Allah panjangkan umur aku ya Allah. Panjanglah ya Allah. Kita tak tahu. Allah bagi tahu. Nombor 2 apa yang dia minta? Ya Allah panjangkan umur aku ya Allah. Aku nak sedekah fa asaddaqa. Aku nak sedekah ya Allah. Nombor 3 apa? Wa akum minas salihin. Aku nak buat amal soleh ya Allah. Panjangkan umur aku ya Allah. Allah jawab walai yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Allah sama sekali tidak akan memanjangkan umur. Bila mati kamu hari ini, matilah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, Allah kata belanjakan harta kita sebelum mati jemput. Sebab bila nak mati, manusia sibuk nak bersedekah. Padahal pada masa itu bukan lagi masa untuk bersedekah. Cuma bila kita ada anak ahli waris yang ingat pada mak bapak dia, yang cinta pada mak bapak dia, walaupun dia dah mati, anak-anak boleh bantu dia dengan doa daripada anak yang soleh. Walaupun harta tu bukan milik kita, tanah tu bukan milik kita, duit bukan milik kita, tetapi harta benda ni masih boleh bantu kita di alam sana dengan sedekah, dengan wakaf dan sebagainya. Walaupun semua benda ni bukan milik kita, tetapi ada benda yang boleh bantu kita di alam sana. Nama dia ilmu yang dimanfaatkan. Kita sebarkan ilmu. Ilmu yang dimanfaatkan itulah membantu kita di dalam kubur sampai hari kiamat. Malam ni tuan-tuan, kita masing-masing ada Facebook, TikTok dan sebagainya. Sebarkan tuan-tuan, sebarkan ilmu dalam TikTok. Ni dak yang duk sebar dalam TikTok duk menonggek, menari dek kejadah apa? Ni anak-anak dara yang main malam ni lah. Ni Tok Jim pesan ni. Dulu Abang Jim lah, Tok Jim lah. Gedek. Ya Allah, kita tengok tu pun astagfirullahalazim. Cepat pusing ke atas. 2 minit lepas tu cari balik. Tang mana tadi tahu? Jahat punya Tok Jim ni. Benda tu Allah soal di hari kiamat. Baik kita masukkan nasihat, kata-kata yang baik. Ilmu yang kita sebarkan itulah bila orang lain baca, orang lain share, dapat pahala tuan-tuan. Jadi itulah, walaupun kita tak ada apa-apa dalam dunia,
tapi kita boleh gunakan apa yang kita ada untuk kita tolong diri kita sendiri di alam sana nanti. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Baik, marah nampak. Tu cerita daripada satu tumpuk 800. Panjang tu. Balik pindah Pak Long. Mana Pak Long tu? Jangan duk cari dah. Mana? Lah Pak Long tinggal saya Pak Long. Oh, ada. Dia duduk jauh pula Ustaz. Okey, kau ada lagi sebelum kita nak pergi musingan yang berikutnya. Kau ada lagi siapa-siapa Okey, yang nak ni? Ada Ustaz. Ada no? Assalamualaikum. Oh, diri tak. Siapa pun nak duduk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Hafzah daripada Lejang Kuih. Dalam setahun ada 4 bulan, iaitu bulan haram, maksudnya bulan yang mulia. So saya nak tanya Ustaz, adakah ada cara ataupun doa untuk kita nak ajak diri kita istiqamah dalam bulan yang mulia ni? Dan saya nak tanya, apakah amalan kebaikan yang boleh kita banyakkan dalam bulan ni, dan apakah fadilat dah? Wallahu a'lam. Baik, sila Datuk. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, seperti mana yang kita sedia maklum, bulan di sisi Allah ni dalam setahun ada 12. Tapi dalam 12 itu ada beberapa bulan yang dipanggil sebagai bulan haram. Haram di sini bukan haram yang tuan-tuan faham tu. Babi itu haram. Haram. Jangan tuan-tuan pula faham Masjidil Haram tu yang aku tak pergi Mekah, haram. Pasal apa tak pergi Mekah? Masjidil Haram aku tak payah pergi, haram. Tu nama dia haram Jeddah. Bodoh mereka tu. Takbiratul ihram adakah haram? Tak. Takbir yang bila kita angkat semayang, benda yang halal jadi haram. Itu makna takbiratul ihram. Makan halal, minum halal. Tapi bila dah angkat takbir, dah tak boleh lagi makan minum, tak boleh cakap, tak boleh lagi buat benda-benda lain. Sebab apa? Sebab hang dah di dalam sembahyang. Dah haram. Satu takbir yang bila hang angkat mengharamkan beberapa benda yang halal. Sebelum kamu angkat takbir, nama dia apa? Takbiratul ihram. Sebelum takbir nak kentut-kentut. Lepas kentut hampir ambil wuduk. Tapi bila hang dah angkat takbir sembahyang, Allahu Akbar, tak boleh dah. Sebelum sembahyang takbir bercakaplah, Pak Long. Bila dah angkat takbir, Allahu Akbar, tak boleh panggil dah, Pak Long, tak boleh dah. Tak boleh dah. Sebab apa? Tu nama dia takbiratul ihram. Saya ni nak pergi umrah. Duduk dekat Bir Ali. Sebelum sampai Bir Ali boleh makan, boleh buat macam-macam lah, pakai macam-macam. Bila dah pakai ihram, bila dah niat nak buat umrah, saya tak boleh buat. Pantang larang dia. Nama dia ihram. Tak boleh saja-saja nak cabut rambut, cabut misai, pakai minyak wangi, tak boleh menikah, tak boleh ni, tak boleh dah. Duk ada pantang larang, berbelah pantang larang. Nama pantang larang tadi ialah ihram. Bukannya makna saya duduk dalam ihram, haram, bukan. Ihram. Jadi perkataan ihram ini ada orang yang salah faham. Dia kata haram. Haram itu lain cerita dia. Ihram lain. Takbiratul ihram lain. Bulan yang haram lain. Sebab itu bulan haram ni ada 4 ni tuan-tuan. Dia ada gencatan senjata. Dulu-dulu, zaman dulu-dulu, tak kira bulan, kerja bergaduh, berperang, bunuh, berperang, bergaduh. Maka nak bagi gencatan senjata supaya orang tidak berbunuh-bunuhan, berperang dan sebagainya, maka diwujudkan bulan-bulan yang diharamkan di dalam dia. Nah, sekarang kita duduk dalam dia. Maka Allah pesan benda ni dalam Quran. Janganlah tekak, janganlah bergaduh, janganlah kita dalam bulan Muharram, dalam bulan haram ini kita buat benda-benda yang diharamkan. Salah satunya ialah bertekak, bergaduh, berperang. Duduk diam-diam. Hormat bulan ini. Orang nak buat haji.
Duduk elok-elok orang nak buat korban. Duduk elok-elok orang nak buat ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Sepatutnya diam semua. Tapi kita lihat hari ni manusia dah macam tak ada gencatan. 24 jam kerja nak bergaduh saja. Cuba duduk tenang-tenang. Mari ke karnival ni naik kereta api pusing. Tenang, tak ada apa. Jadi di dalam bulan-bulan ini tuan-tuan ada banyak benda yang disuruh. Dia ada benda yang besar, nama dia ibadah haji. Macam kita tak buat haji, nak buat apa? Apa yang kita nak buat? Sekarang kita duduk dalam bulan Zulhijjah. Orang yang nak buat korban, dia simpan kuku dia. Orang yang nak buat korban nanti 10, 11, 12 dia nak buat korban, dia simpan kuku dia, dia simpan rambut dia, dia simpan misai dia. Dia jangan potong misai dia, simpan. Pasal apa ni? Nanti hari aku nak korban, baru aku nak potong, baru aku nak trim misai aku. Ambil kebaikan, menggugurkan kekotoran, menggugurkan dosa daripada tubuh badan kita. Sama tarikh kita nak buat korban. Semua buat. Sebab itu 10 hari, 9 hari dalam bulan Zulhijjah ni tuan-tuan, ulama-ulama duk bahas manakah yang lebih besar manfaat fadilat dia, antara 10 Ramadan ataupun 10 Zulhijjah. Mana yang lebih besar pahala, ganjaran, fadilat, 10 Ramadan akhir atau 10 awal Zulhijjah? Maka ulama-ulama bincang 10 malam akhir adalah malam yang paling afdal bulan Ramadan. Ramadan paling afdal, malam akhir 10. Siang pula yang paling afdal ialah pada 10 awal dalam bulan sekarang, bulan Zulhijjah. Ni tuan-tuan, siang dapat ke Zulhijjah, malam dapat pada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, jom. Ada yang puasa sunat, ada yang tak sabar sekali lagi nak puasa wukuf hari Arafah nanti. Hari Arafah dia kata, ustaz lagu mana cerita ustaz, depa wukuf, kita tak wukuf, kita tak puasa lagi sini. Yang tu tuan-tuan pergi tengok majlis mufti masing-masing. Ambil dia. Kemudian tuan-tuan, dalam bulan-bulan ini kita akan sampai pada hari Ashura. Kelebihan saya dah sebut pada hari Khamis, malam Jumaat yang lepas di TV1 forum perdana, masalah anak yatim. Masalah anak yatim. Nabi sebut tentang orang yang bela anak yatim, orang yang jaga anak yatim. Kata Nabi, ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku dan orang yang bela anak yatim macam ni dalam syurga. Nabi tunjuk jari telunjuk, Nabi tegak jari tengah. Nabi kata, orang yang jaga anak yatim, orang yang bela anak yatim, aku dengan mereka dalam syurga macam ni. Maknanya rapat. Rapat. Ini dipanggil sebagai kafilul yatim, orang yang memelihara, orang yang menanggung, orang yang menjaga anak-anak yatim. Tuan-tuan, dalam bulan-bulan Muharram ini, dalam bulan haram ni tuan-tuan, cari anak yatim. Sampai Nabi sebut orang yang usap rambut anak yatim ni, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa dia. Kalaulah mengusap kepala anak yatim pun telah digugurkan dosa kita, bagaimana orang yang menanggung anak yatim, bagaimana orang yang bantu anak yatim. Sebab tu dalam hadis sebut kafilul yatim lahu aw li ghairihi. Siapa-siapa yang menanggung anak yatim bagi diri dia atau bukan diri dia. Ulama-ulama bincang, lahu tu apa makna? Lahu tu maknanya ialah anak yatim daripada kaum kerabat dia. Anak saudara yatim, cucu dia yang yatim, anak menakan yang yatim, cucu menakan yang yatim. Anak yatim dia bela, maknanya dia isteri, dia mak, suami dia mati, tinggal anak yatim. Maka orang macam ni adalah orang yang hebat. Habis tu, ustaz, saya tak ada anak yatim, saya tak ada pun anak yatim ustaz. Maka datang yang kedua, kata Rasulullah, au li ghairihi, orang yang tak ada kaitan dengan anak yatim, tapi dia bela anak yatim, dia bagi bantuan pada rumah anak yatim. Kata Rasulullah, mereka ini akan jadi jiran aku dalam syurga.
Tuan-tuan yang saya hormati, saya sebut dua ya. Sepanjang bulan haram ni, jangan bertengkar, jangan bergaduh, elakkan. Facebook kita yang mana kerja nak bergaduh, nak melaga-lagakan orang, tutup. Tukar cerita lain, bak kucing ke, gambar buat kek ke, gambar pergi cerita laksanakan sekok ke. Tosah duk cerita benda yang boleh mendatangkan kemarahan. Bagi semua orang reda, bagi orang tenang. Yang kedua, saya cuma minta tuan-tuan, pada bulan-bulan haram ini kita bantu orang yang susah, khususnya anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita menjadi jiran Nabi Muhammad di dalam syurga nanti tuan-tuan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk atas dua jawapan kepada dua persoalan yang telah pun dijawab tadi. Baik tuan-tuan sekalian, antara yang telah pun disebutkan tadi, dalam banyak-banyak benda yang akan menjaminkan kita, Allah jaga kita di akhirat kelak adalah sedekah jariah. Sedekah yang untuk kegunaan agama, sedekah untuk agama, infak fi sabilillah. Apatah lagi infak untuk kita nak membantu orang-orang yang memerlukan, anak-anak yatim, fakir miskin dan semua golongan yang ada di atas muka bumi ini.